Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar bin Alinan daripada kelas AS246-2C. Hari ini saya akan membentangkan tajuk assignment dan artikel saya. Tajuk assignment saya adalah konsep asal-usul kejadian manusia menurut mitos Self. Ini adalah isi kandungan dalam assignment saya. Isi pertama ialah berkenaan dengan pengertian manusia. Isi kedua, asal-usul kejadian manusia daripada pokok, unsur-unsur penciptaan manusia, manusia pertama, hubungan manusia dan pencipta, tugas dan tujuan manusia diciptakan, kehidupan selepas mati ataupun pengakhiran manusia, dan kesan kepercayaan konsep manusia pada orang Salt kuno. Okey. Isi pertama adalah pengertian manusia. Dan menurut ideologi dalam mitos Celtic, manusia merupakan insan yang dicipta oleh dewa dan dewi dengan tujuan untuk menyembah mereka. Sebahagian besar kehidupan mereka ini hanya dihaskan untuk menyembah dewa dan dewi mereka dengan membuat pelbagai upacara pengorbanan seperti pengorbanan binatang, manusia dan juga harta benda. Perkara ini dilakukan adalah dengan tujuan untuk memperoleh nasib baik untuk diri mereka dan keluarga maupun masyarakat. Isi kedua adalah berkenaan dengan asal-usul kejadian manusia daripada pokok oak. Terdapat dua cerita berkenaan bagaimana manusia dilahirkan di bumi. Menurut mitos yang paling popular di kalangan orang Celt adalah manusia berasal daripada buah pokok oak. Cerita ini diambil daripada kisah Don dan Danu. Don merupakan sebuah jemaah pokok oak dan pokok ini telah mengeluarkan benih. Apabila benih itu jatuh ke bumi, benih-benih ini menghasilkan manusia pertama di bumi. Selain itu, diceritakan juga bahawa manusia berasal daripada kulit kayu pokok oak. Cerita ini diambil daripada seekor kuda betina putih yang bernama Ioka. Ioka merupakan makhluk pertama di dunia dan apabila dia memakan biji daripada sebuah pokok oak, dia membesar dan melahirkan pelbagai dewa dan dewi. Dan apabila dewa-dewi ini membesar, mereka memerlukan sesuatu untuk memuja mereka. Lalu mereka mengambil keputusan untuk mencipta manusia pertama lelaki dan perempuan daripada kulit kayu pokok oak yang dimakan oleh Ioka. Isi yang ketiga akan membincangkan tentang unsur-unsur penciptaan manusia. Seperti yang telah dibincangkan tadi, manusia berasal daripada pokok oak. Pokok oak ini sangat dibanggakan dalam mitologi Celt disebabkan oleh kekuatan dan kepanjangan umurnya. Pohon ini dianggap sebagai pohon yang paling suci antara semua pohon. Dan Celt selalunya akan berkumpul di bawah pokok ini untuk membincangkan tentang pelbagai topik yang berkaitan dengan pegangan hidup mereka. Sebenarnya, terdapat banyak persamaan antara manusia dan pokok yang mungkin menyebabkan mereka beranggapan seperti itu. Seperti manusia dan pokok berdiri tegak dan mempunyai kepala di atas, tangan dan kaki yang berhubung pada badan dan juga corak pada akar yang menyerupai paru-paru manusia. Selain itu, keunikan dan keindahan pokok-pokok yang mempunyai perbezaan antara satu sama lain, seperti juga manusia. Dan kandungan air dalam pokok adalah lebih daripada 50% yang hampir bersamaan dengan peratusan air pada badan manusia dewasa, iaitu 60%. Selain itu, pokok juga bergantung pada kehidupan lain untuk memudahkan mereka meneruskan kehidupan. Seterusnya, isi keempat membicarakan tentang manusia pertama. Manusia pertama dan juga merupakan seorang dewa menurut mitologi Celt ialah Dagda dan Morrigan. Dagda merupakan tokoh ayah yang paling penting dalam ruang lingkup dewa Celtic. Beliau banyak dikaitkan dengan kesuburan, pertanian, cuaca, kekuatan maskulin, aspek sihir, kebijaksanaan dan pengetahuan. Dagda sering digambarkan seperti seorang lelaki yang membawa kawah sihir di belakangnya dan mempunyai satu tongkat sihir yang mampu membunuh 9 orang dengan sekali pukul dan menghidupkan semula orang yang telah mati. Manakala Morrigan pula, iaitu seorang dewi yang banyak dikaitkan dengan kematian dan kehidupan kerana dia mampu mengawal kitaran perjalanan roh antara hidup dan mati. Morrigan juga merupakan isteri kepada Dagda. Dia mampu meramal kematian seorang pahlawan di dalam sebuah peperangan dan ini menyebabkan dia menjadi pengaruh yang kuat dalam menentukan keputusan peperangan.
Isi yang kelima akan membincangkan tentang hubungan manusia dan pencipta. Manusia dan pencipta mempunyai hubungan yang sangat rapat dalam mitologi self. Pencipta mampu memberi nasib, tuah dan nikmat lain dalam dunia ini kepada manusia dengan cara manusia melakukan pengorbanan sama ada haiwan ataupun pengorbanan manusia. Mereka percaya bahawa dengan mengorbankan tahanan dan penjenayah, para dewa akan berasa senang. Apabila bekalan tawanan habis, mereka akan mengorbankan meskipun orang yang tidak bersalah. Selain itu, terdapat juga upacara yang dikenali sebagai bull feast. Upacara ini bertujuan untuk memilih seorang raja. Upacara ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mereka mendapatkan persetujuan daripada para dewa sebelum melakukan apa-apa keputusan. Mereka juga mempunyai unsur-unsur kepercayaan animisma. Mereka percaya bahawa dewa mereka boleh menjelma sebagai haiwan dalam apa jua bentuk. Oleh sebab itu, mereka sering berhati-hati dan sering menghormati haiwan, dan hal ini telah menjelaskan sebab mengapa lukisan ataupun gambar haiwan jauh lebih banyak dalam seni sel berbanding tradisi Rom dan Kristian. Isi yang keenam akan membincangkan tentang tugas dan tujuan manusia diciptakan. Tujuan mereka dihidupkan adalah untuk mempraktikkan dan mengamalkan agama sel demi mencapai keseimbangan sejagat. Mereka mempercayai alam gaib di mana tempat roh manusia ditempatkan dan juga syurga adalah dalam keadaan yang seimbang. Oleh itu, mereka harus menjadi perantaraan antara dunia ini. Mereka melihat dunia akhirat sama nyata dengan dunia fizikal. Disebabkan itu, mereka harus hidup dengan cara apabila mereka mati, roh-roh jahat tidak akan menghalang perjalanan mereka ke alam akhirat. Oleh disebabkan itu, mereka melakukan pelbagai upacara pengebumian selepas mati. Seperti culture di mana mereka akan membakar mayat dan meletakkan abu itu ke dalam pasu yang diperbuat daripada tanah liat dan kemudiannya ditanam di dalam kubur. Mereka juga mempunyai kepercayaan tentang magic of the head. Disebabkan kepercayaan ini, mereka akan memenggal kepala pahlawan-pahlawan lain dari suku-suku asing dan memelihara kepala itu dan mempamerkannya pada masa-masa upacara keagamaan suci. Kepala itu boleh dianggap sebagai piala untuk melambangkan pengambil alih kuasaan seseorang itu. Isi ketujuh membincangkan tentang kehidupan selepas mati manusia. Disebabkan mereka mempercayai tentang wujudnya alam gaib, mereka mempercayai tentang adanya syurga dan neraka yang disebut sebagai Tirnanop, Tirnahogen, Macmel dan Iman Ablach. Negara-negara ini merupakan wilayah kepada Tuatha Dé Danann, iaitu dewa-dewa Lama Island. Dikisahkan terdapat pelbagai wira mitos yang telah mengunjunginya sama ada secara kebetulan ataupun dijemput oleh salah seorang penghuninya. Meskipun alam ini digambarkan seperti syurga kerana setiap orang yang tinggal di sana sentiasa muda, cantik, bahagia, namun terdapat juga masalah perselisihan dan bahkan peperangan antara manusia. Isi yang ke-8 akan menceritakan tentang kesan kepercayaan konsep manusia pada orang Celt. Yang pertama, wujudnya konsep paganisme, iaitu polytheistic religion di mana mereka mempunyai banyak god and goddess dalam penyembahan. Mereka juga mempunyai kepercayaan apotropai, iaitu mempercayai bahawa jika seorang itu menggunakan sihir atau ritual tertentu, mereka dapat menjauhkan roh jahat. Mereka juga mempercayai tentang kehidupan akhirat dan dipercayai bahawa roh seorang itu kekal abadi dan hidup di dunia lain yang lebih baik. Orang Celt sangat mementingkan dengan kekuatan muzik kerana mereka percaya bahawa kekuatan muzik ini mampu mempersona dan menyenangkan para dewa. Mereka juga mementingkan haiwan-haiwan kerana mereka percaya bahawa para dewa boleh menjelma dalam bentuk binatang. Kerana kepercayaan ini, Celt sering berhati-hati dan menghormati binatang. Kesimpulan dan cadangan yang dapat diberikan hasil daripada kajian ini adalah agama Celt kuno ini banyak bergantung pada kisah-kisah mitologi kuno. Dan pegangan mereka ini tidak bersandarkan wahyu ataupun revelation seperti agama-agama majoriti zaman ini.
Mereka sepatutnya mengkaji dengan lebih mendalam berkenaan asal-usul mereka dan tidak hanya bergantung pada kisah mitologi yang hanya datang daripada mulut manusia, kerana ini akan menyebabkan masyarakat melakukan perkara-perkara yang tidak dapat mendatangkan manfaat bagi mereka, seperti upacara korban yang melibatkan nyawa seseorang yang tidak bersalah untuk memuaskan para dewa adalah tidak wajar, kerana perkara ini boleh dilihat seperti menzalimi nyawa seseorang dan mengambil hak orang untuk hidup. Jadi, manusia haruslah berfikiran dengan lebih terbuka untuk memahami konsep asal-usul kejadian manusia dan tugas manusia diciptakan supaya kita boleh mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, artikel review. Artikel review yang telah dipilih oleh saya adalah berkenaan dengan agama Celtic kuno. Ini adalah informasi bibliografi. Tajuk penuh bagi artikel ini adalah The Celtic Religion of Gaul During the Iron Age. Ditulis oleh Bailey Pop dalam bentuk tesis, tempat dicetak ialah Akademia, tarikh Oktober 31, 2019. Jumlah muka surat 20 muka surat. Pengenalan tentang penulis, nama beliau adalah Bailey Pop. Beliau merupakan graduan sarjana sejarah dan geografi daripada University of Central Oklahoma. Beliau mempunyai minat terhadap sejarah dan politik. Namun beliau menegaskan bahawa beliau lebih cenderung kepada sejarah. Jumlah karya beliau adalah 3. Ringkasan pada artikel yang ditulis oleh beliau berkenaan dengan Celtic religion adalah beliau menceritakan bagaimana agama Celtic kuno ini diamalkan bersumberkan tokoh-tokoh seperti Julius Caesar dan banyak lagi tokoh Rom, dan juga bukti arkeologi untuk membuktikan apa yang dihujahkan oleh beliau itu benar. Isu yang dibawa oleh penulis dalam artikel ini adalah berdasarkan 3 konsep, iaitu konsep kepercayaan, ketuhanan dan pemujaan. Dari segi konsep kepercayaan, beliau membicarakan tentang bagaimana golongan Celt ini berasal daripada keturunan dewa, kehidupan selepas mati, roh manusia di kepala, roh manusia kekal abadi dan agama Druidism. Manakala dari segi konsep ketuhanan pula, beliau menerangkan tentang bagaimana Gaul mengamalkan konsep politism. Beliau menjumpai lebih daripada 300 nama dewa yang telah direkodkan, seperti dewa Cernunnos, Epona, Dagda, Granos dan Belonos. Manakala dari segi pemujaan, beliau menceritakan bagaimana tempat-tempat pemujaan seperti tasik dan mata air dianggap sebagai tempat pemujaan dewa kerana ia dianggap sebagai tempat yang suci. Selain itu, beliau juga menerangkan tentang votive offering dan juga pengorbanan haiwan. Penilaian terhadap artikel ini adalah berdasarkan 3 aspek, iaitu kekuatan, kelemahan dan sumbangan. Dari segi kekuatan ialah beliau menggunakan tokoh sebagai sumber rujukan. Beliau menggunakan ahli ilmuwan Greek seperti Diodorus, Siculus, Julius Caesar dan Lucanus. Kelemahan pada artikel ini ialah beliau tidak menggunakan sebarang bentuk grafik. Jikalau beliau menggunakan grafik, sudah tentu pembaca akan lebih minat untuk membaca artikel yang ditulis oleh beliau. Sumbangan ialah beliau membuktikan kerelevanan fakta yang direkodkan dengan cara menggunakan bukti-bukti arkeologi dan sumber-sumber yang boleh dipercayai. Kritikan yang dapat diberikan terhadap artikel ini adalah tentang konsep politism. Islam telah menjelaskan bahawa terdapat hanya satu Tuhan yang menguasai seluruh alam ini. Secara logik akal, jika terdapat banyak Tuhan, sudah tentu semua Tuhan-Tuhan ini akan berlawan antara satu sama lain. Dan contoh ini boleh diambil daripada banyak kisah mitologi-mitologi kuno. Selain itu, terdapat unsur perubahan dalam artikel ini. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah bahawa kebanyakan orang di dalam dunia ini menulis buku agama mereka dengan tangan mereka sendiri dan lalu mengatakan buku itu adalah daripada Tuhan. Kebanyakan maklumat yang diperolehi daripada agama Gaul kuno adalah berdasarkan daripada penulis Rom yang mungkin mempunyai berat sebelah terhadap agama ini. Impak yang dapat diperolehi daripada penulisan ini ialah, yang pertama, Tuhan yang patut disembah ialah Allah dan bukannya makhluk-makhluk seperti manusia. Yang kedua adalah kepercayaan adanya hari akhirat. Yang ketiga, agama Islam adalah merupakan satu-satunya agama yang diterima
oleh Allah. Dan keempat, agama Islam merupakan agama yang paling terbaik dalam dunia ini. Sekian daripada saya. Terima kasih.